kita akan bersama dengan orang yang seterusnya. Silakan, yang seterusnya. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya Tuan Fadi. Tuan. Sihat Tuan? Saya Alhamdulillah. Kami berdua tak apa, saya dengan isteri saya, boleh ya? Takkan saya kata tak boleh. Kalau tak boleh pun Tuan duduk kat sebelah juga, betul tak? Masih. Cik Puan Mazlinda dan Tuan nama apa Tuan? Nama saya Syed. Syed Hasan. Tuan Syed okey baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Daripada mana Tuan Syed? Kami daripada Pulau Pinang. Oh, Penang. Ya. Okey. Right, silakan dengan soalan. Apa bisnes dan silakan dengan soalan. Bismillah. Okey, Assalamualaikum Tuan Fadi ya. Salam. Kami buat pusat tuition di Penang. Okey. And kita ada juga buat home tuition seluruh Penang dan kita ada 2 center lah di area Penang ni. Okay. Sejak PKP tu kita ada problem lah sebab kita dah switch semua offline ke online kan. But this our first trial lah actually sebab kita tak pernah buat online kan. So bila kita first buat online ni, after PKP tu memang kita punya sales sangat drop lah, almost 50% drop. Itulah tu antara masalah kami lah. Dan kita dah educate parents dah bagi mereka nampak apa semua kan. Kepentingan untuk belajar online everything. Tapi yelah sebab recently mereka cakap ada TPSR P3 pun dibatalkan. And then ada yang cakap tak selesa dengan online. Ada online tu sangat baru untuk parents. Ini adalah antara isu yang kami face lah sekarang. Okay. Alright. Jadi soalannya itu statement. Itu kan soalan dia berakhir. Soalan dia of course kita nak nasihat daripada Tuan Fadi lah. Okay. Macam mana kami nak overcome this problem. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Macam ni Tuan Syed dengan Cik Puan Mazlinda. Apa kata Jack Ma? Right? Apa kata Jack Ma? Jack Ma kata, saya bukan nak jadi the best. Saya nak jadi the first. Sebab nak jadi the best ni susah. Kita kena provide benda yang terbaik, kita kena buat perubahan macam-macam kan. Baru jadi the best. Tapi nak jadi the first ni senang. Orang lain tak buat, kita dah buat. So kepala otak orang akan ingat kita aja. Online dia tak ingat online sebab kita jadi first. Okay. So sekarang ni berlandaskan kata-kata Jack Ma itu, Cik Puan Mazlinda dengan Tuan Syed berada di situasi yang dipanggil golden opportunity. Golden opportunity ni apa? Right, saya bagi tahu jujur dan ikhlas Bukan Cik Puan seorang yang terkesan. So, okay, by the way saya nak tanya. Dekat Penang saja ada berapa pusat tuition? Dekat Penang saja. Penang tu satu pulau ke ataupun dekat kawasan kami saja ke atau macam mana? Dia kata satu Penang. Soalan pertama satu Penang. Satu Penang. Kalau Penang tu I think more than 50 lah, lebih kurang 50, more than 50 lah. Kalau island saja lah, pulau. Susah nak nampak. Sebab apa? Sebab everybody is trying to be the greatest. Tak tahulah. Okay, dekat tempat tuan pula. Berapa pula? Ni Penang tu besar, tak tahulah berapa kan. Yang ni tempat tuan sendiri, berapa kompetitor yang ada? Kompetitor kalau untuk lebih kurang 6-7 center macam tu lah, lebih kurang kawasan surrounding kami lah. 6-7 center, tuan. 6-7 center. Nampak? Semua berperang untuk dapatkan student, betul tak? Betul. Soalan saya yang seterusnya, berapa budak-budak total budak-budak yang ada di Penang, maksudnya yang sedang belajar di Penang, total budak sekolah dekat Penang? Banyak Tak kira. Okey, berapa total budak-budak yang sekarang ni ada di kawasan tuan pula? Banyak juga. Banyak tu. Sekarang dalam 300 lebih. Tempat ni kira center kami ke ataupun kawasan kami?
kawasan. Saya bercerita sekarang ni, student kawasan. ada di seluruh kawasan tuan. Yang sebab sekarang ni dia di kawasan tuan ada 7 center. Macam mana 7? Macam ni 7. 7 center sedang fight untuk dapatkan budak-budak ni. Betul tak? Soalan saya yang seterusnya adalah berapa total budak-budak yang ada di dalam kawasan tuan yang sedang dekat sekolah? Ramai tu beribu-ribu lah. Okey. Kenapa saya tanya soalan ni tuan? Saya bagi tahu jujur dan ikhlas. Apa makna krisis? Krisis adalah orang kata krisis ni menyebabkan duit hilang. Betul tak? Tapi tak. Ikut pakar ekonomi, krisis adalah transfer of wealth. Pertukaran kekayaan daripada si A pergi pada si B. Soalannya adalah, adakah anda orang yang ditransfer kekayaan keluar atau kekayaan tu masuk pada tuan? Okay? InsyaAllah masuk. Now, sekarang ni saya nak cerita kepada tuan. Okay, kita katalah budak-budak sekolah dekat kawasan tuan sekarang ni, katakanlah ada berapa ada katakanlah 5,000 orang. Sekolah ada berapa sekolah kat situ? Sekolah, kalau sekolah rendah, sekolah menengah, semua sekali lebih kurang ada 10. Okey, katakanlah satu sekolah ada 1,000 budak. Biasanya macam tu lah, betul tak? On average. Lebih kurang. So ada 10,000. Tuan bayangkan ada 10,000 student, ada 7 center, macam ada 7. Ada 7 center sedang fight untuk dapatkan budak-budak ni. 10,000 orang, market tu 10,000 je, 7 orang tengah nak makan, 7 pula jerum. Faham ke tak? Now, Betul, faham? okay, sekarang ni saya nak tuan twist your mind sikit. The same problem happen bukan dekat tempat tuan saja. The same problem berlaku di seluruh Malaysia. Kalau tempat tuan ada 10,000 orang, di seluruh Malaysia ada berapa juta orang student? Yang sangat banyak. Betul ke tak betul? Betul. Now, saya nak tanya kepada tuan. Mana lagi potensi? 10,000 dekat tempat tuan dengan berjuta student seluruh Malaysia. Mana lagi besar potensi? Seluruh Malaysia. Okay, now. Soalannya adalah, ada berjuta orang perlu solution. Siapa yang ada solution tu? Tak ada. Tak ada. Tak ada orang yang provide that solution, which is mengajar di online. Tidak ada lagi. Sebab semua business owner tengah sedih, especially yang ada pusat tuition ni, tengah sedih, pusat tuition ditutup. Duit tak masuk, tapi dia tak nampak. Bila guna online, dia punya market lebih besar berbanding yang sekarang. Tuan faham ke tak? Faham. Market tuan sekarang lebih besar. You should happy because of market makin besar. Number 1. Number 2, tak ada competitor. Right? Nombor 3, tuan boleh buat daripada rumah. Sewa dah tak payah dah tuan. Tak payah nak sewa bangunan, tak payah nak buka aircon. Nombor 4. Tuan Fadi, sorry ya, saya nak sampul. Okey, Ya. macam ni. Actually kami dah buat online. Cuma sebab saya macam saya sendiri, saya more to FB ads saya buat. Facebook ads dengan Instagram lah. Dan alhamdulillah actually saya buat ads macam mana pun sebab sebelum PKP alhamdulillah dapat student semua. Cuma kita tak online lah, kita tak go for One Malaysia. Kita walaupun ada planning untuk One Malaysia tu, tapi bila dah nak start PKP tu, alhamdulillah kami dah start cepat-cepat kami ambil langkah untuk buat online. That's why kami dapat kekalkan student yang ada, tapi memang more than 50% dah stop dah. Bukan stop lah, dia pun macam hold ke something like that lah. Dia pun tahu, sebab ramai yang macam tak percaya online ni. And then after that sekolah pula dah start online class. Yang tu pula satu. Then parents pula cakap dia pun dah compare dengan kita. Sekolah pun dah buat online, ada banyak kerja sekolah, macam-macam, itulah inilah. So kami punya, tapi that's why kami online ni bukan setakat mengajar saja, kami buat macam-macam penambahbaikan. Kami buat macam grafik lah, apa semacam-macam. Alhamdulillah ramai yang ada few yang setuju. So kami plan, kami nak go for One Malaysia. Actually kami dah plan dah, saya dah buat dah FPS untuk KL semua. Saya asal Kuala Lumpur. Saya asal Selangor, sorry.
Jadi saya memang nak target memang Selangor KL lah kalau boleh. And then saya buat dah online FPS untuk Selangor, ialah Penang, ni lah semestinya lah Penang, KL dan juga Johor saya buat. Saya try. Tapi tak ada feedback. Macam Penang ada, tempat lain tu adalah satu orang, dua orang. Okay, and then kami bagi kelas percuma satu. Itu satulah kami bagi kelas percuma supaya kami dapat tarik daripada luar ni lah. Cuma tu lah, keberkesanan tu memang sangat teruk. Compare dengan sebelum PKP. Saya faham. Saya nak tanya, tuan pernah naik Grab tak? Pernah? Tuan naik Grab, adakah tuan orang pertama naik Grab dekat Penang? Tak. Bukan. Atau tuan dengar orang lain naik Grab selamat sampai? Dia guna apps, selamat siot guna apps ni, dah sampai. Lepas tu baru tuan guna, betul tak? Betul. So, apa berlaku? Tuan mendengar feedback daripada orang lain, baru tuan percaya. Tuan pernah order Grab food? Pernah? Tuan order Grab food, adakah tiba-tiba bila Grab launch, okay kita ada Grab food, tuan terus order? Atau tuan tengok dulu orang lain, oh sampai siut, Grab food. Everybody is talking about Grab food. Lepas tu baru tuan, boleh kot Grab food. Betul tak betul? Betul. Dalam kategori customer ni, dia ada banyak kategori. Kategori pertama adalah early adopters. Early adopters ni adalah keluar je barang baru dia guna. Tapi majority orang bukan early adopters. Majority orang adalah dia follower. Dia tengok orang guna ke tak, bagus ke tak, apa feedback customer. So what you should do now adalah jadi the first. Saya kata, bila jadi the first adalah the first hasilkan result yang bagus. Bukan hanya jadi the first yang memberikan servis itu. Tuan faham maksud saya? Faham. Maksudnya apa? Tuan dah tak jadi the first dalam e-learning sebab sekolah pun dah buat. Betul tak? Betul. So tuan dah tak boleh buat bukanlah tak boleh. Boleh, tetapi semua sekolah dah buat e-learning, orang tu dah buat e-learning, ini dah buat e-learning. Tapi tuan kena jadi the first yang hasilkan result. Result apa? Sekarang ni orang dah tak exam. Tapi apa resultnya yang tuan boleh hasilkan? Macam-macam tuan boleh hasilkan. Contoh, dikala budak tak pergi sekolah, result yang parent harapkan sekarang ni bukan result exam. Tetapi result yang parent harapkan sekarang adalah anak dia tak main game, ada benda yang dia buat, ada kerja yang memberi, yang buat fun dia. Secara jujur, saya adalah antara parents tu. Anak saya dulu, dia tak ada tabiat ni tau. Sekarang ada tabiat ni. Dia buka mata, biasanya anak saya akan bangun dalam pukul 8 lah, right? Pukul 8 tu saya dah ready dah. Dia buka mata, dia akan pergi dengan mata yang tak berapa nak buka lagi kan. 2 orang anak saya, alhamdulillah Allah izin. Coming soon ada seorang lagi. Coming soon bulan 8 kalau Allah izin, insya-Allah. Akif dengan Wafi, dia buka je mata, 2 orang tu dia akan berjemaah datang dekat saya. Sama ada saya dekat office kecil dalam rumah saya ni, dia datang, papa nak handphone. Mata tak buka lagi, tangan dah macam ni. Dan mak dia dah pastikan handphone siap-siap charge. Okay? Dan dia daripada pagi sampai ke petang tengok TV, right? Macam saya bagi phone ni kejap dalam pukul 10, kejap lagi habis live ni saya akan ambil phone. So lepas ambil phone dia akan tengok TV. Dia tengok TV, main game dekat TV, pam. Lepas tu dia akan tanya, papa bila nak main phone lagi? Saya akan cakap, tunggu mama balik. Dia boleh tunggu lah. Berapa lama lagi mama nak balik ni? Kejap lagi, dalam 2 jam lagi. Berapa lama lagi? Sejam lagi. Berapa lama lagi? Okey, 30 minit lagi mama balik. Mama, isteri saya dia doktor. Jadi masa PKP saya lah jaga dia orang ni. Jadi, what happened? Saya adalah antara parents yang ada masalah tu. My result bukan untuk anak saya strive dekat UPSR ke, PMR ke, apa exam. Tapi at least dia ada some educational punya ni. Contoh, dikala keadaan macam ni, boleh tak kita belajar Quran? Anak-anak kita belajar Quran online. Contoh. Boleh. Right? So,
Kalau kita kata, okay, saya tak nak jadi fight dengan cikgu-cikgu yang buat kelas online untuk mengajar UPSR, PMR, right? Saya nak jadi the first yang mengajar Al-Quran untuk budak-budak dekat sekolah. Jadi result dia, budak-budak ada masa 1 jam belajar Al-Quran. Tapi lepas tu parents happy tak kalau anak dia boleh belajar Al-Quran? Happy. Masa itulah tuan offer, nak tak belajar, itu dunia, itu akhirat. Sekarang nak tak belajar dunia pula dekat tuition kita. Tuan buat sistem funnel pula. Right? Offer Quran depan, akhirat dulu depan, dunia dekat belakang. Orang lain offer dunia. Bila dia offer dunia je, dia akan fight, sama-sama fight. Tuan tak, tuan offer benda yang lain daripada yang lain. Dunia tu selepas tu. Sebab parents untuk akhirat dia akan kata, hey, why not? Sebab ujiannya bila-bila, mati tu bila-bila. Jadi dia akan belajar. The moment dia bersedia anak dia nak masuk exam, baru tuan masuk. Faham tak? Faham. Pokok pangkal dia, kita kena jadi the first. Okay? Tapi cari pain yang orang nak sekarang. Pain dia adalah bagi saya, sebab exam dah bukan tahun ni, tahun depan punya exam. So pain dia dah bertukar daripada exam kepada pain lain. Pain itu adalah anak buang masa, kelas Quran mengaji tak pergi, anak saya lah. Okay, buang masa, tak pergi kelas Quran, selalu main phone, alright? Kalau parents nak mengajar pun dia tak kerti nak mengajar apa, okay? Macam-macam tuan boleh buat. Faham ke tak? Faham. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab bukan tuan saja education punya business. Saya pun education punya business juga. Salah satu business lah. Ada business, a few business lain. Salah satu yang orang kenal adalah Funny Evo. Dan ni adalah education punya business. Jadi saya tak boleh buat kelas. Tak silap, saya punya kelas dekat Kota Damansara tu dah berabuk dah. Tak tahulah berhantu ke apa, mana saya tahu kan. Tapi nak ceritanya saya tak boleh buat kelas. Orang tak boleh datang kelas. Tapi apa yang saya perlu buat? Saya perlu buat digitalkan benda ni. Macam mana? Adalah cara-cara yang saya buat. Tapi ceritanya adalah lagi bagus saya buat macam ni berbanding dulu. Dulu kalau buat training, buat seminar, kita boleh dapat 1,000 orang. Kalau online, kita boleh dapat berpuluh ribu orang. Sebab costing dia tak banyak. Kalau nak buat 1,000 orang, costing dia nak sewa dewan, aircon sebagainya kan. Banyak costing. Sekarang ni online je. Nombor 2, saya boleh dapat student sampai Indonesia, sampai Singapura. Dia orang boleh belajar. So tak payah dia orang nak naik bas ke flight ke. Saya boleh touch semua Indonesia, saya boleh pergi 300 juta rakyat situ. Right? So tuan boleh fikirkan sesuatu, mungkin boleh main in term of syllabus. Syllabus tu bukan lagi fokus on UPSR, PMR, tapi fokus kepada benda lain. Dan benda lain tu tuan mungkin boleh expand to Indonesia, Singapura, Brunei, sebab Indonesia baru start PKP 2 minggu. So tuan ada market 300 juta kat situ. Tambah 30 juta Malaysia, 330 juta market. Okay? Kena kaji silibus Indonesia jugalah ni. Macam mana tu? Bukan. Sekarang ni Cik Puan berfikir exam Singapura, Indonesia. Bukan. Bila kita bicara soal education, education ni kan besar. Education ni besar. Contoh, bagaimana anak-anak nak belajar bisnes pun boleh jadi part of education. Betul tak? Okay. Bukannya untuk exam je. Education. Cik Puan dengan tuan sekarang ni berada di bawah payung education tau. Cuma setakat ni buat bisnesnya di dalam niche exam. Education ni besar. Apa yang boleh contoh, kalau sekarang ni musim PKP, anak-anak anda suka melukis, nak tak belajar melukis online? Cari cikgu melukis. Dia mengajar melukis online. Betul tak betul? So budak-budak boleh melukis. So yang tu result dia cepat tak? Cepat gila lah. Mak boleh tengok budak tu melukis. Cikgu ajar, dia boleh tunjuk pada cikgu, cikgu saya dah lukis. Skill. Kan boleh buat skill.
skill boleh sampai tak Indonesia? Boleh. Boleh sampai Indonesia. Cikgu Malaysia. Skill sampai Indonesia. No problem. Kan. Apa lagi yang boleh dilatih? Contoh kita English boleh communication. apa? English Apa dia? communication contohlah. English communication, yes. Music, cari cikgu music. Ada parents yang nak anak dia belajar music kan. Jadi cikgu mengajar online. Okay, budak-budak duduk dekat rumah. Okay, belajar main apa benda tu dulu ke apa ke, tak kisahlah. Tapi boleh sampai Indonesia tak? Boleh, no problem. Boleh. So tuan takkan ada masalah untuk cari student yang related, exam related. Dia skill related. Okay? Kata kalau kita nak melatih anak-anak yang suka anyway fashion ke kan, kita boleh ajar fashion. Cari seorang cikgu fashion mengajar. Tapi ceritanya adalah skill. Apa skill yang awak nak? Apa skill yang anda nak install? Contoh cikgu Mandarin. Boleh tak? Boleh. Mandarin sekarang ni bukan untuk exam, tapi Mandarin untuk menyediakan anak-anak itu tujuannya untuk dunia bila dia besar. Sebab China adalah satu kuasa dunia nanti. So dia tak relate dengan exam. Tapi relate dengan pain parents sekarang, which is anak tak buat apa-apa di rumah. Boleh buat macam Saidina ke kan, game untuk cash flow game. Anak-anak main game online kan. Dia boleh main game online tapi kita buat live. Okay, yang main tu pun ada sama-sama. Okay, Saidina, saya beli dekat sini cash flow game kan, buat live. Ni untuk meningkatkan financial punya apa panggil knowledge budak-budak. Jadi what happen? Kita ni jadi lain daripada yang lain. Kita boleh expand satu dunia. Okay? Macam contoh, saya dekat Panivo. Saya tahu sekarang ni orang perlu bisnes online tapi saya tak boleh stick dengan satu Facebook ke whatsoever. Saya kena wujudkan satu kos. Shopee, Lazada. Jadi apa berlaku? Saya pun buat kos Shopee, kos Lazada. Sebab kenapa Shopee kena ada kos? Sebab saya tahu dekat Indonesia antara platform yang famous adalah Shopee. Dia ada Bukalapak, Shopee dengan satu lagi. So what happen? Kalau saya buka kos Shopee, dekat Indonesia pun orang nak belajar kos Shopee. So borderless. Nampak? Okay. Ni ada Cikgu Ros kata, ajar anak-anak baking. Benda tu tak logik tuan. Tapi itulah demand sekarang. Jangan main-main. Demand tu, kalau kena caranya, you can make millions. Kelas baking live untuk anak-anak sekolah rendah. Contoh, cuba tuan buat ads. Tuan mahir buat ads kan? Trust me, tuan mahir buat ads. Cuba tuan buat satu gambar, tuan tembak kepada semua tempat-tempat yang KL, Selangor ni kan. Tuan kata kelas live baking untuk anak-anak sekolah rendah. Kalau saya buka kelas ni, ada tak yang nak? Tuan buat survey macam tu. Tuan tengok apa efek dia. Kalau ramai gila nak, apa berlaku? Bukan tuan mengajar, tuan cari seorang cikgu, dia mengajar live. Budak-budak buka dia punya video. Cikgu tu tengok. Okey, tunjukkan kek anda sekarang. Dia pun tunjuk. Masalah satunya adalah bukan idea. Masalahnya adalah tuan dengan Cik Puan kena move on daripada apa yang dah ada sebelum ni dengan sesuatu yang baru. Right? Sebab bila manusia ni satu bisnes yang dah pernah buat duit kepada kita, kita akan kepala otak kita stick dengan situ je. Kita tak boleh nak pergi tempat lain. Sebab kita rasa nak pergi sana kita patah balik. Sebab sinilah buat duit. Tempat tu belum tentu. Itulah problem kita. Dan anyway, tuan ada 50% drop. Tuan boleh cari 50% yang drop tu, tambah yang 50% yang hilang tu dengan pergi satu Malaysia. InsyaAllah boleh dapat. So at least tuan dapat student yang sama bilangan. Yang ada sekarang. Yang ada sebelum ni. Sebab 50% drop kan. Okay? Boleh?
Mengaji. Ada orang kata mengaji sangat bagus. Alright. Ada lagi. Siapa yang ada cadangan untuk bagi kepada Cik Puan Mazlinda? Ya. Alright. Okay. Ya, move on. Ada orang tulis. Okay. Boleh menjawab soalan? Okay. Ya Tuan, banyak menjawab. Terima kasih. Ada satu lagi soalan. If let's say macam after PKP atau sekarang lah itself lah kan, kami selama ni kita fokus tuition saja kan. Kita tak pernah terfikir untuk macam buat, sebab sekarang bila kita nampak ada keadaan macam ni tu kadang sebab kami ada keluarkan modul kami sendiri juga. Cumanya kami tak publish dan jual lagi lah. Benda tu masih dalam kami punya semakan macam tu. So kami juga ada terfikir kalau perlu tak, kalau satu masa nanti atau is it this the right time untuk kami keluarkan satu produk, contoh buku, modul-modul kami untuk kami pasarkan atau macam mana Tuan? Paling penting sekarang ni adalah buat duit. Itu je. That is the most important thing. Sebab apa? Dia panggil progress equals to happiness. Bila kita ada progress in term of sales, Cik Puan dengan Tuan akan happy. Right? Sekarang ni muka Cik Puan dengan Tuan ni dalam keadaan yang serabut, tengah berfikir macam mana nak buat. Betul tak? Seperti tadi saya nampak macam tu kan. Sebab apa? There's no progress. Betul tak? There's no significant progress in your business. Sebab tu Tuan rasa macam serabutnya. Right? Saya pernah jumpa ada seorang hamba Allah datang ke kelas saya dalam tahun lepas. Dia ni meniaga dia power lah, kaya lah, orang kaya kan. Orang kaya. Dia datang jumpa dengan saya, dia tunggu saya sampai pukul 12 malam. Dia nak, bila orang dah habis jumpa dengan saya, dia orang terakhir. Masa tu dewan dah tutup, dah clear dah. Orang dewan dah clear semua dah, kursi semua kan. Dia tunggu. Lepas tu saya tanya, okey Kak, apa masalah Kak orang terakhir ni, tunggu sampai pukul 12 malam. Dia kata apa? Dia kata, Tuan Fadi, saya nak tanya satu perkara. Boleh tak akak nak tukar bisnes? Saya kata, dah kenapa? Dia ni adalah CDM Hi-O, kaya lah. Maksudnya kereta dah besar, rumah dah besar semua kan. Akak nak buat dia nak jual telefon, line telefon. Saya tak ingat nama apa line telefon tu. Yang warna merah tu line telefon tu. Jadi saya tanya, Kak, kenapa akak nak jual line telefon pula? Sebab akak rasa kat situ ada budak-budak muda kan, semangat muda kan. Dekat sini ni akak rasa macam gitu je lah. Saya pun tanya akak, Kak, saya nak tanya akak, kereta apa akak pakai? Dia kata akak pakai kereta Mercedes. Alright, E-Class. Oh, saya kata bagus. Sebelum ni akak pakai kereta apa? Sebelum pakai Mercedes tu? Akak pakai kereta Mercedes juga. Mercedes apa? E-Class juga. Maksudnya dia beli E-Class, dia jual E-Class, dia jual E-Class, dia pergi beli E-Class lagi. Akak duduk rumah yang sama berapa lama? Dia kata akak dah duduk berbulan-bulan tahun lah rumah yang sama. Kak, akak bukan nak cari bisnes baru. Sebenarnya akak mencari progres baru dalam hidup akak. Sebab akak tak happy dengan apa yang akak ada. Right? So the keyword adalah bila kita buat bisnes adalah progress, Tuan dengan Cik Puan. Ni yang saya dapati saya dululah. Saya share ni adalah ikut pengalaman saya. Dulu saya buat something saya rasa macam, apa benda yang aku cari? Rupanya kita cari progress. Progress dalam bisnes adalah in term of sales, right? So kalau sales kita meningkat, dia tak stagnan, dia masalah kita adalah stagnan atau jatuh. Kalau stagnan bertahun-tahun kita rasa boring, betul tak? Kalau jatuh lagi lah. Jadi apabila kita jatuh, kita cari benda yang boleh mendapatkan sales. Bila dapat sale, kita akan excited. Oh, dapatlah. Wow, dapatlah. Saya nak tanya Tuan dengan Cik Puan, macam mana boleh start bisnes buat tuition dulu? Macam mana boleh start? Dulu first actually ni dah 7 tahun dah. Before that saya buat bisnes lain. Bisnes kedai. Saya memang ada minimarket, saya buat kedai kecil-kecilan. Tapi my wife lah, dia memang minat untuk education lah. Ngajar. So mengajar semua. So kita bila dah buka tu, first year tu memang kami memang struggle sikit lah. Tapi alhamdulillah kita dah first year tu kita dah nampak dah apa yang kita nak bagi ramai cikgu. Kita tak mahu kita yang buat. Kita nak cikgu-cikgu datang mengajar dan kami buat center ni, alhamdulillah kami dah besarkan dah sekarang. And then at the same time kami after 2 years kita fikir pula macam mana kita nak besarkan satu Penang. So kami nampak home tuition. Home tuition kita boleh
recruit banyak cikgu-cikgu part time and then kita boleh ajar kat rumah-rumah. So kita boleh besarkan lagi. Kita tak mau dekat situ je kalau boleh. And then actually last year kita dah fikir dah untuk this year kami nak masuk KL Selangor semua untuk tuition ni, kami dah plan dah semua. Tapi tiba-tiba fikir keadaan dah macam ni dah, jadi masuk secara terpaksa lah. yes. So Allah macam mana pun kami dah Allah buka jalan kepada tuan untuk lajukan proses tuan pergi home tuition. Bukan masalah ni. Betul. Allah lajukan proses tuan. InsyaAllah. Betul tak? insyaAllah. Okay, soalan saya very simple. Apa perasaan tuan dengan Cik Puan waktu mula-mula buka tuition tu, student first register? How do you feel? Sangat teruja. Happy happy gila. Best kan? Kita pun Yes, best. sangat. Betul tak? Lepas tu student nombor 2 register. Oh lagi best. Bang, ada nombor 2 register. Nombor 3, nombor 4 last kali kelas. Tapi bila lama-lama tu pernah tak berlaku stagnan? Orang tak bertambah? Ada tak? Ke sentiasa grow? Pernah lah sekejap. Lepas tu kami fikirkan lah cara baru untuk marketing lah semua. Dan kami Okay. dapat tak. So bila marketing tu berlaku, bertambah lagi orang. Pergi lagi home tuition. Apa perasaan bila dapat first client untuk home tuition pula? Apa perasaan? Sangat-sangat happy ya. Yeah. Sangat-sangat happy. Itu maksudnya progress. Bila apa yang kita rancangkan berlaku, progress. Macam tu. So, sekarang ni fikirkan progress tu. Jadi apa progress yang Cik Puan dengan Tuan boleh buat? Katakanlah modul. Okey, jalan saja. Kalau ada modul, nak modul baru, jalan saja. Sebab apa? Guru saya pesan kepada saya, dia kata apa tau? Tuan Fadi, happy tak kalau terima sampul surat dekat kita punya peti pos tu kan? Sampul surat. Kita pun berlari lah postman sampai letak sampul surat kan. Lari ambil. Oh, sampul surat putih. Tak, dah tahu dah mesti bank ke, kalau tak pun saman sampul surat putih ni kan. Tapi dengan excitednya kita buka. Betul tak? Sebab kita nak tahu apa isi dalam. Betul ke tak betul? Betul. Itulah betapa gembiranya bila kita dapat envelope. So itulah sebagaimana apa dia panggil envelope itu kita takrifkan sebagai hidup kita. We will never know kita akan dapat apa esok hari. Dia umpama satu envelope baru. Kita buka mata, itu adalah satu envelope baru yang insya-Allah ada something rezeki yang Allah nak bagi. Cuma guru saya pesan, kalau orang yang tak bertindak, envelope yang sampai tu bukan envelope yang best. Tapi orang yang bertindak, envelope yang sampai itu adalah envelope yang best setiap hari. Right? For the time being, saya nasihat kepada diri saya juga, bukan bagi kepada Cik Puan sahaja. Any idea yang ada dalam kepala otak saya, as long as it will make money, right? Just do it. Right? Sebab bila kita ada progress, then dia panggil progress equals to happiness. Bila happiness, kita akan ada clarity. Nak buat apa lepas ni? Nak buat apa lepas ni? Okay? Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Nothing to lose. Buat je. Buat je. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay? Terima kasih banyak Tuan Fadi. Terima Alright. kasih banyak Tuan Fadi. Right. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti Terima saya kasih banyak. InsyaAllah. Om Penang. InsyaAllah InsyaAllah. boleh. Boleh. Itu saya pergi Penang, saya makan nasi apa saya lupa dah. Nasi dia ada dekat rumah tu, dia buat rumah Enlot kedai tu. Nasi kandar. Nasi kandar. Area mana tu? Din maju lah. Apa dia? Kan? Nasi kandar Din maju. Maju. Betul lah tu. Din maju. Din maju. Din maju. Dia maju. Kena beratok kan Tuan? Apa dia? Kena beratok kan? Itulah pasal saya kata bila saya sampai dengan Grab masa tu, saya beratur, saya kata gila betul nak makan nasi beratur tengah panas. Saya pergi Ramai. terbiak ni. Tak pernah lagi saya berusaha keras beratur tengah panas nak makan nasi kan. Tapi boleh lah untuk try. Anyway, right, insyaAllah. Thank you so much. Nanti Tuan Fadi datang nanti. InsyaAllah. Tuan Fadi datang nanti tapi beratur saya boleh dapatkan terus. InsyaAllah. Right. InsyaAllah. Okay, saya doakan Terima kasih banyak. masalah yang berlaku Tuan dan Cik Puan boleh selesai
And insyaAllah you can make million, fortune daripada masalah krisis. InsyaAllah. Dan bisnes InsyaAllah. boleh berkembang lagi laju. 10-100 kali ganda daripada sekarang. InsyaAllah. Amin. 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 Terima kasih banyak Tuan Fadil. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.